Baik, menyusul hadis tadi, suka saya nak kongsi dengan isu fiqh yang baru berumur 5 hari lah. Di petang hari ini berkaitan dengan suatu soalan melibatkan hukum rumah tangga. Bagus juga tuan soalan ni. Walaupun jarang berlaku, tapi kalau berlaku, itulah jawapan dia. Soalannya berbunyi, seorang suami menceraikan isterinya yang sedang dalam iddah talak satu. Situasi dia, laki ni telah ceraikan bini dia talak satu kali yang pertama. Maka sekarang ini isteri tersebut dalam iddah talak yang tadi itu. Dan belum tamat iddah yang pertama ini, tiba-tiba lelaki tu pergi cerai pula bini dia. Tuan-tuan nampak ada masalah ni? Boleh faham tak keadaan masalah ni? Boleh? Okey. Maknanya suami ini dalam isterinya sedang beriddah dengan talak satu yang pertama, laki tu pergi cerai pula dalam iddah tu. Maka ada dua soalan dengan isu tadi. Soalan pertama, talak tu jatuh ke tidak? Talak tu jadi ke tak jadi? Dan yang kedua, kalau talak tu jadi iddah bini tu nak kira lagu mana? Bukankah setiap talak ada iddah dia sekian-sekian tempoh? Maka tiba-tiba tak habis iddah lagi, talak pula. Maka bini tu iddah dia nak kira lagu mana? Nak kali dua ke? Ataupun nak kira ben hak pertama setakat talak, setakat hari ni start talak baru, iddah baru kan, lagu mana? Dua persoalan. Ni baru orang tanya tuan 5 hari sudah. Benda ni bincang lama dalam fiqh, tapi ini berdasarkan soalan kawan-kawan. Maka tuan-tuan saya pun bertanya pada tuan lah. Talak tu jatuh ke tak? Dia ada sikit tuan-tuan kekeliruan. Pasal apa? Ustaz lagi tak habis talak, boleh talak pula ke? Ustaz, lagi iddah tak habis, boleh pergi balas talak ke? Talak tu jadi ke? Bukan kena package ke? Talak, habis iddah, barulah talak lain pula jadi. Kan lagu mana? Ada orang tanya. Muskilnya kerana belum tamat iddah. Bolehkah jatuh talak pula? Itu soalan. Itu kemuskilan. Jawapannya begini, paling senang. Tentu ingat sampai bila-bila. Iaitu, syarat sah talak itu jatuh, hendaklah perempuan itu masih isterinya. Tuan-tuan pegang yang tu saja. Kalau orang tanya kes tadi itu, bolehkah ceraikan isteri dalam iddah talak satu? Talak yang kedua tu jatuh ke tak? Jawapan kita gini, syarat nak jatuh talak, mestilah isteri perempuan itu masih isteri dia. Kalau bukan isteri dia, confirm tak jatuh talak. Baik, kita rujuk balik kes tadi. Ustaz, isteri dalam iddah talak satu, masih isteri dia kah? Ataupun tak ada kaitan padah? Tuan, dengar penjelasan. Talak tuan-tuan ada 3 saja limit dia. Panggil shilling talak ni 3. Lantai dia 1. Guna bahasa kontraktor Ustaz. Nah, shilling talak 3. Lantai talak 1. Tuan-tuan, bila talak 1, talak 2 ni, dia panggil talak raj'i. Talak apa tuan-tuan? Talak apa? Raj'i. Bagus orang perempuan, bagus. Muslimat, bagus. Talak raj'i.
Talak raj'i bermakna talak yang raj'i yang masih boleh rajuk. Rajuk tu bahasa Arab. Terjemah main Melayu yang boleh patah balik. Talak raj'i ialah talak yang boleh patah balik. Tanpa perlu akad nikah lain. Kembali hidup macam biasa. Seperti sebelum talak. Boleh berjima', boleh bersonok suka dan sebagainya. Jadi talak satu, talak dua ni istilahnya adalah talak raj'i. Talak yang boleh suami itu lagi tak habis iddah bini dia rajuk bini dia. Contoh lelaki itu kata, aku rajuk kamu. Aku rajuk mau. Mau aku make like. Contoh. Nah, tuan-tuan, apa juga bahasanya? Maka mereka telah halal berjima' masa tu. Dan halal untuk beristimta', maknanya berseronok suka. Tak haram dah. Sebab apa? Dia telah rajuk. Ustaz, dia tak nikah lain? Tak gaduh menikah. Talak satu, talak dua, mereka masih suami isteri. Cuma kerana talak satu, talak dua tu, syarak kata jangan berjima'. Jangan istimta' hingga kamu rajuk. Kalau tak rajuk, no, tak boleh. Haram jima', haram istimta'. Tapi kalau dah rajuk, tak gaduh nikah lain. Pakai jadi macam asal. Sebab mereka masa iddah tu masih suami isteri. Faham ke tak sahabat ni? Faham tak mana? Oh, mereka tu dalam iddah talak satu talak dua masih suami isteri. Laki tu masih suami dia. Perempuan tu masih isteri dia. Maka dalam kes tadi, isteri sedang dalam iddah talak satu. Tiba-tiba laki pergi cerai pula dalam iddah tu. Jatuh ke tidak? Jatuh ke tidak? Nak kena ulang lagi tuan, nampak tak faham? Jatuh ke tak? Jatuh. Sebab apa jatuh? Pandai. Orang lelaki dia malah sebut sangat. Takut dia terniat dia pula cerai. Dia tak mahu jawab sangat. Orang perempuan tak apa mengaku dia tak jatuh talak. Sebab orang perempuan tak cerai lelaki dia. No? Tuan-tuan. Jadi jawapannya talak tu jatuh. Kerana perempuan itu masih isterinya. Lalu, tuan-tuan, orang kata biar betul. Betul ya? Tak percaya? Okey. Kalau dalam iddah talak satu tu, kalau pun tak rajuk, tiba-tiba laki ke, bini ke mati dalam iddah tu, boleh waris pusaka tak? Boleh ke tak? Boleh atas nama apa? Pasangan, suami atau isteri. Maknanya masih suami isteri. Okey, yang kedua. Betul ke Ustaz? Mereka suami isteri lagi dalam iddah talak satu talak dua. Dengar. Dalam iddah tersebut, laki ni wajib tak bagi makan, minum, pakaian rumah kat bini dia? Wajib tak? Pasal apa wajib bagi? Pasal bini dia lah Ustaz. Oh. Kan? Maknanya masih isteri dia. Saya dah buat dua contoh ni nak buktikan kata itu masih isteri. Sebab tu talak tadi jatuh. Baik. Selesai yang tu. Ada mazhab. Dalam 4 mazhab kata talak tu tak jatuh. Sahabat saja. Jangan tuan-tuan beramai lebih kurang. Sahabat kata ada pendapat dalam mazhab yang lain. Mengatakan talak dalam iddah tak jatuh. Sebab iddah tu package dengan talak. Lagi tak habis iddah, dia kata talak tu belum settle, tak lebuh talak lain. Dia pakai package. Tetapi kita, pandangan kita macam sahabat tadi. Selesai yang tu dah satu bab. Bila kita dah kata talak tu jatuh, maka orang tanya pula, Ustaz, bini tu nak kira iddah lagu mana? Bukankah setiap satu talak ada iddah yang khusus? Jawapannya ya. Tiba-tiba iddah pertama tak habis, pergi balas pula talak celah-celah tu. Jadi iddah nak campur, nak kali dua kan, nak pakai ben lagu mana?
Jawapannya begini. Okey, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, jika sekiranya suami menceraikan isterinya yang dalam iddah talak satu, maka tuan-tuan, iddahnya pakai sambung sahaja. Tak gaduh kira asing, tak gaduh kali dua. Tuan-tuan, contohlah kalau kata iddah cerai ni berapa? Lama mana? Ada dua kaedah. Kaedah pertama, ikut suci. 3 kali suci daripada haid. Nah, itu untuk perempuan yang muda ataupun yang masih datang haid. Dan yang kedua, cara kira iddah ialah dengan kira dengan bulan. 3 bulan 10 hari. Ni hak mana ni? Untuk bini yang masih kanak-kanak, yang belum ada haid, ataupun yang tua, yang menopause, yang sudah tidak ada haid. Nah, yang hak dua ni kalau mereka ni kena cerai, kira iddahnya ialah 3 bulan 10 hari. Kita ambil contoh tadi. Bini dalam iddah talak satu, sepatutnya 3 bulan 10 hari lah kalau dia dah menopause. Tiba-tiba sebulan je baru iddah, laki pergi cerai pula celah-celah tu. Maka untuk talak pertama, iddah setakat tu lah, sebulan tu. Start tarikh baru dia kena cerai pula ni, dia kira iddah untuk talak yang kedua. 3 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari lah semuanya. Tuan-tuan, tak gaduh 6 bulan 20 hari. Pasal apa? Kerana talak satu, talak dua daripada jenis yang sama. Dan talak satu, talak dua ini tujuannya pun sama. Maka dakhala ahaduhuma fil akhari. Akhirnya talak yang kedua masuk dalam talak yang pertama, lalu iddahnya digabung sekali, sambung sahaja tanpa perlu double. Itu kaedah. Tuan-tuan, boleh faham yang tu insya-Allah? Tuan, lari tajuk sekilas untuk baca bab ibadat, tiba-tiba bab talak. Tuan, nah, tak apa. Isu orang tanya. Kemudian sambungan bercerita itu tuan, saya cerita api siap-siap. Apa ustaz? Amalan yang sedikit salah dan faham yang salah pada sebahagian orang-orang Islam kita ni, khasnya di tanah Melayu. Nah, saya kata ni umum, tapi ada berlaku. Apa ustaz dia faham kalau kata cerai saja balik rumah mak? Betul tak? Betul sungguh. Nah, ini aku tak betul. Tuan-tuan, memang ada kat kampung. Nah, tiba-tiba anak ni baik tu wabak kargo dia tengah malam. Mak kata hang balik Mekah ke? Balik Mekah apa? No, abang cerai cek. Habis tu, cik nak balik iddah rumah mak. Mak kata, alhamdulillah, aku pun duduk seorang, takut mu kelikkan mu jauh. Dia kata, mu kelikkan mu jauh lah, kata, berteman aku sama, yang mak tu pun. Anak pun faham salah, mak pun tuan faham salah. Pasal apa kepahamannya bila dah cerai, kira duk asin. Dah cerai duk asing lah. Awak duk asing, dia cerai, tak mau kat kita dah, duk pun nampak apa. Tuan, dia ikut angkai dia. Talak tuan kadang-kadang berlaku. Bukan kerana nak pisah sangat-sangat. Kadang talak tu tujuan untuk tuan bagi pengajaran. Kena ingat sama. Kita pukul boron, talak ni kira macam tak mau meluat benci habis meta. Tapi sebenar sebahagian daripada hikmah talak untuk berikan pengajaran dua pihak. Tuan-tuan pun sekalian. Jadi itu salah nah. Salah. Ustaz, takkan mereka dah cerai talak satu, talak dua, boleh duduk sekali serumah? Jawapannya ya. Ustaz tak khalwatkan namanya. Awak tanya lagu tu. Tak ada mereka dah cerai. Tanya pula cerai talak berapa? Satu, dua. Talak satu tak dua ni, mereka bini lagi tak? Suami isteri tak? Jawapannya ya. Bila suami isteri lagi duduk sekali, takkan nama khalwat kot? Oh, tak Ustaz nah. Tak. Tak. Contoh yang lain.
Kalau takhdir mereka talak setalak dua dalam iddah, dia tak rajuk. Laki tak kata pukul rajuk muklik, dia tak kata lagu tu. Tiba-tiba laki tu dia naik angin, dia naik syekh, dia panggil syekh, darah naik. Dia setubuh dengan bini dia. Tanpa rajuk dengan lidah. Tanpa rajuk dengan lafaz. Zina tak? Saya tanya Tamna tu kemarin. Soalan yang sama. Dia kata zina ustaz. Pasal apa zina? Sebab dia tak rajuk. Pasal apa pula? Sebab dia cerai dah, talak satu, talak dua. Oh, tak betul lagu tu. Mana nama zina pula? Pasal apa? Sebab dalam iddah talak raj'i. Talak satu, talak dua. Mana mereka tu ni masih suami isteri. Cuma kerana talak tu lagi tak rajuk, haram berjima. Kalau berjima tak nama zina. Tapi salah lah ustaz. Ikut pendapat Mu'tamad, salah lah. Sebab tak rajuk dulu. Mu'tamad. Pendapat kedua kata, jima itu telah bermakna rajuk sekaligus. Bahkan jima tu lagi kemah dia rajuk daripada cakap saja. Mazhab Abu Hanifah mengatakan bersetubuh itu lebih kuat makna rajuk berbanding kata aku rajuk. Pasal apa? Hak ni bercakap je. Ni tak bercakap. Ni dia kira rajuk sungguh ni. Hak ni bercakap aku rajuk tu tak balik rumah pun. Hak ni tak cakap apa tapi ya tuan-tuan. 9 bulan beranak. Tak apa, anak abang kata itu pandangan Abu Hanifah. Jadi saya nak kaitkan sini bahawa dalam iddah talak satu, talak dua itu mereka masih suami isteri. So duduk sekali tak payah khaluat lah. Makan sekali boleh tak ustaz? Makan sekali boleh duduk semeja. Ustaz takkan boleh kot. Pergi pejabat dia. Duduk makan dengan kawan pejabat perempuan, bini orang lah tu. Betul tak? Tak kalut mana pun. Maksudnya hak ni bini kita dah, cuma tak rajuk lagi je. Dia duduk kalut boleh ustaz, boleh duduk sekali lagi duduk selisih kat dalam rumah. Apa masalahnya? Bini dia. Betul tak? Maknanya itu satu amalan yang sedikit silap. Ada pula bini tak keluar, laki yang keluar. Mu tak mau terbit tak apa, aku terbit. Laki tu keluar pergi sewa no homestay mana tu. 3 bulan 10 hari. Nah tak pasal banyak sewa sini pula. Pasal apa? Dah cerai dia. Pasal apa? Dah tak rajuk lagi. Habis tu kena duduk asin, tak betul. Jiwa pun rugi, duit pun rugi. Tuan Abang kata sebab apa? Sebab tidak ada kepahaman terhadap hukum agama. Baik. Tuan-tuan, itu tambahan lah. Jadi tuan-tuan, suami isteri yang sedang dalam iddah cerai talak satu lah dua masih boleh duduk serumah. Bahkan isteri itu, tuan-tuan kalau nak pergi tempat apa yang tak biasa dia minta sebelum ini, dia mesti kena minta. Kalau suami bagi, boleh pergi. Suami tak bagi, tak boleh pergi. Walaupun dalam iddah. Ni iddah tuan dah kena cerai, esok nilai 3, cerai kapet. Lusa timah tasuh pergi duduk merenang dalam kolam. Contoh. Tulat tuan-tuan, Gua Kelam. Duduk tengah gamak Kelawang. Kata bila nak tak apalah, contoh saja. Nah abang kata tak ada apa dah. Saya ni kan lelaki tak ada apa, sebab apa? Dia cerai saya dah. Jangan. Talak satu, talak dua masih isteri yang sah. Maka kena ikut peraturan macam biasa. Tuan-tuan sekalian, itu maksudnya lebih kurang untuk saya sampaikan untuk perkongsian isu fiqh berkaitan rumah tangga. Tuan-tuan, tutup buku. Tutup tajuk tadi lah tuan-tuan, tajuk tadi tu. Tuan-tuan tutup sungguh buku.